Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Luqman Haris dan ini fokus minggu depan. Pelbagai perkara yang kita jangka akan menjadi fokus sepanjang minggu depan. Khususnya hal ehwal politik dan semakin dekat kita dengan pilihan raya negeri dan juga susulan tarikh-tarikh yang sudah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Tapi seperti biasa kita jangka pelbagai isu atau item juga akan terus mendapat perhatian dan mendominasi berita sepanjang minggu depan, khasnya isu ekonomi juga. Dan dikatakan ada kerisauan berkenaan dengan pergerakan harga beras baru-baru ini dan ke mana hala tuju harga komoditi penting itu sepanjang minggu depan. Dan awal hari ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ada mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan harga beras ini yang mengatakan bahawa kementerian itu memandang serius dan mengambil tindakan tegas sekiranya mendapat maklumat berhubung penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan dengan menukar bungkusan atau label beras tempatan dan dijual dalam pasaran pada harga beras import demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Tindakan undang-undang katanya akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan, jenis atau nama di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011 dan boleh dikenakan penalti. Kalau individu boleh dikenakan denda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali, dan bagi peringkat syarikat boleh didenda sehingga RM250,000. Dan KPDN juga memberikan amaran dan peringatan keras kepada semua peniaga agar sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan, termasuklah tidak mengambil kesempatan dengan melakukan penyelewengan ke atas penjualan beras dengan cara menukar bungkusan atau label beras tempatan kepada beras import dan kemudian dijual pada harga jualan runcit beras import bagi mengelakkan dikenakan tindakan tegas. Seperti biasa, anda boleh baca secara lanjut di astroawani.com. Ini antara kerisauan utama, khasnya selepas berbulan-bulan kita bincang berkenaan dengan kejatuhan ringgit dan juga hal ehwal keadaan ekonomi secara keseluruhannya yang agak melemah. Saya mahu berbincang dengan Wakil Astro Awani di Johor, Aiman Hakim Awazmin, yang membuat tinjauan sebenarnya tadi di Johor berkenaan dengan respon orang ramai mengenai kenaikan harga beras baru-baru ini. Aiman, apa yang boleh dikongsikan? Baik, terima kasih Luqman. Jadi memang sejak kebelakangan ini kita dapati isu peningkatan harga barangan ini memang antara topik yang hangatlah dibualkan, sama ada di media sosial ataupun di kedai-kedai, warung mama dan sebagainya. Dan kita dapati memang sejak kebelakangan ini, boleh saya katakan dalam sebulan dua belakangan ini, memang beras pula dikaitkan dengan isu peningkatan harga barang pada kedai ini. Dan berdasarkan tinjauan saya buat tadi, memang saya mendapati bahawa betul lah harga barang dan juga beras khususnya beras tempatan ini memang mengalami lonjakan harga sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan kita dapati situasi ini juga bukan saja membebankan pengguna, malah pengusaha turut memaklumkan bahawa mereka terpaksa mengehadkan jualan beras tempatan mereka disebabkan kerana bekalan beras tempatan ini berlakunya penurunan daripada segi pembekalnya. Dan berdasarkan temu bual saya tadi, ada juga yang memaklumkan bahawa dahulunya individu ini seorang peniaga tetapi terpaksa berhenti berniaga sebab sekarang beras harga dah naik. Dan itu mungkin antara respon-respon yang saya terima, dan mereka memaklumkan bahawa mereka mengharapkan bukan setakat penyelarasan harga itu dibuat, tetapi kajian lebih teliti juga perlu dibuat. Mengapa isu ini terjadi? Mengapa pembekalnya tak dapat menampung permintaan yang tinggi? Adakah disebabkan padinya yang tak dapat nak counter balik permintaan dan sebagainya? Mungkin ini juga atas beberapa faktor yang kita dapat lihat. Mungkin sebelum ini fenomena panas berpanjangan, mungkin ini menyebabkan padi sendiri tak perform, dan itu mungkin antara perkara yang perlu diteliti dari peringkat paling bawah, kerana di paling atas itu adalah dari soal penyelarasan harga dan sebagainya, tapi di peringkat paling akar umbi itu mungkin daripada segi pengeluarannya bagaimana, kilangnya bagaimana, dan itu perlu dilihat. Bukan setakat penyelarasan harga, tapi kita perlu lihat ini untuk kadar yang lebih panjang. Kerana kita tahu keterjaminan makanan ataupun food security itu juga menjadi satu isu yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu. Dan jadi kita patut teruskan, dan mengapa isu ini berbangkit sejak sekian lama, dan kita perlu teliti mengapa ianya berlaku sekarang.
Lukman. Ya. Aiman, dan difahamkan, Aiman ada juga mengumpul suara-suara orang yang sekitar saya difahamkan Johor Bahru. Apa kata mereka, Aiman? Baik, apa yang mereka katakan salah satunya mereka tidak menafikan memang terbeban, memang sangat-sangat terbeban dengan peningkatan harga barangan, bukan setakat beras, malah bekalan mentah yang lain juga harganya meningkat dan sebagainya. Dan antara respon-respon menarik yang ingin saya kongsikan sebenarnya Luqman di sini adalah respon mereka, mereka mengatakan bahawa untuk menyelesaikan perkara ini di jangka masa yang panjang, ianya memerlukan campur tangan pelbagai kementerian, dan kalau kita dapat sebutkan salah satunya adalah Kementerian Perdagangan dan Kos Hidup yang mampu mungkin mereka membantu dari segi penyelesaian harga. Tetapi perlu juga ada campur tangan macam Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, juga daripada segi macam saya sebutkan tadi padi tadi, apa yang menyebabkan ianya berkurangan. Dan lagi satu, mungkin Kementerian Sumber Tenaga juga perlu melihat adakah ini disebabkan kilang-kilang yang tidak dapat menghasilkan produk yang lebih banyak, atau mungkin petani-petani itu ada masalah sendiri dan sebagainya. Dan itu mungkin antara respon yang saya terima. Tetapi dari segi beras itu sendiri memang penduduk-penduduk akui memang ada kekurangan dan peningkatan harga berlaku pada ketika ini. Dan untuk kita memahami apa yang mereka katakan dan untuk kita tahu lebih lanjut keadaan beras pada ketika ini, kita teruskan saja kepada VT yang sempat saya temubual beberapa individu di Johor Bahru sebentar tadi. Silakan. Okay, harapannya agar kerajaan dapat bantulah, macam meringankan beban rakyat ni, sebab kita pun dah macam tertekan dengan keadaan, dengan barang yang tak ada yang naik tinggi, kita jadi macam susah. Kita tak ada apa info yang lagi bagus lah. Kalau boleh inilah adakan sedikit perubahan. Kebetulan memang banyak ketara sangat. Dia punya peningkatan ni kan. Kata beras dia gula okeylah, stabil lah. Ni macam barang mentah banyak naik beras. Itulah. Lain-lain tu tanya kos tinggi lah sekarang. Memang tak boleh nak tak tahu macam mana nak cakap. Saya minta kerajaan dapat kawal lah harga macam harga ni lah, kat sekolah saya diorang dapat kawal lah, kurangkan sikit lah kos harga barang kan. Barang mentah lah paling penting, barang mentah. Beras ni sekarang beras yang murah sekarang semua dah tak ada. Dulu beras yang berapa ringgit yang nasional dah, pun dah tak ada. Kita bukan tak mampu nak beli, banyak barang semua dah naik. Jadi kalau dapat yang murah sikit lah kan. Mana yang dah tak ada. Umpama macam minyak paket dah tak ada. Sekarang semua minyak dalam botol-botol, semua dah mahal. Dapat kurang sikit lah. Kalau macam beras kan ni, kalau kita tengok pelanggan ni, terutamanya macam B40 ni banyak menggunakan beras tempatan lah. Pasal beras tempatan ni biasanya kalau dalam 10 kilo ni baru dalam 20 lebih je lah. Tapi sekarang masalahnya ni beras tempatan ni sangat kurang lah. Kalau macam contoh macam kami, kalau sekali order dalam 1000 beg ke 500 beg ke, kami cuma dapat dalam 50 beg atau 100 beg. Jadi stok dia pun saya ingat dalam 1 jam 2 jam dah habis. Itu mungkin antara respon yang kita terima antara kalangan-kalangan penduduk di Johor Bahru, dan kita dapati bahawa mungkin isu ini kalau diharapkan tidaklah berlarutan untuk jangka masa yang panjang, kerana kita dapati mungkin selepas ini ada banyak lagi perayaan-perayaan yang kita akan sambut, seperti perayaan Deepavali, di hujung nanti Christmas dan sebagainya. Jadi beras itu makanan ruji penduduk, jadi kita perlu lihat mengapa perkara ini berlarutan sejak sekian lama. Luqman. Baik, Aiman, saya ingin merujuk kembali kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup awal rancangan ini tadi, yang mengatakan bahawa ada kecenderungan oleh pihak peniaga yang menukar label pada beras itu, daripada beras tempatan mereka tukar kepada label beras import, dan kemudian ini membolehkan mereka meletakkan harga yang jauh lebih mahal kerana beras import jauh lebih mahal berbanding beras tempatan. Berdasarkan pemerhatian Aiman setakat ini, adakah kejadian ini juga ada kecenderungan untuk berlaku di Johor? Baik, terima kasih Luqman. Jadi memang kalau kita tengok di Johor ini, mungkin kecenderungan itu ada timbul, tetapi
kita dapati bahawa kebanyakan pasar raya yang saya pergi tadi memang makanan-makanan beras tempatan ini memang dah habis. Kalau saya dapat tengok daripada rak-raknya, rak A mungkin raknya adalah beras import, rak B rak adalah rak yang menyimpan beras tempatan, dan beras tempatan itu memang dah kosong. Sejak daripada 1 tengah hari tadi memang dah kosong, dan mereka memaklumkan bahawa memang penduduk zaman sekarang memang mereka memilih beras tempatan berbanding beras import, kerana kita tahu harganya lebih murah berbanding beras import. Tetapi untuk berlakunya kecenderungan bahawa mereka menukar label kepada beras tempatan kepada beras import, itu mungkin sesuatu yang kita perlu lihat lebih lanjut, kerana berdasarkan tinjauan saya hanya melihat hanya di bahagian dasarnya, dan memang dasarnya saya akui memang beras tempatan memang kita nampak habis, tapi beras import memang banyak. Jadi itu mungkin antara perkara yang kita patut persoalkan, kenapa negara-negara lain yang mengeluarkan beras ini mereka dapat mengeluarkan beras dengan kuantiti yang optimum. Maksudnya mereka ini mampu menampung permintaan pengguna dengan baik. Mereka juga mengalami masalah-masalah dalaman seperti cuaca dan sebagainya. Mereka juga mengalami masalah itu, tetapi setakat ini mereka boleh mengeluarkan beras dengan sangat baik. Tetapi di negara kita memang dah habis langsung. Itu perkara yang kita patut teliti. Memang betul, Luqman, saya pun tak nak menafikan bahawa mungkin ada sebab ini memang persoalan yang kita patut pertikaikan. Kenapa beras tempatan memang dah kosong, boleh saya katakan di rak beras tempatan itu memang dah habis langsung. Baru pukul 1 tengah hari. Ini bagaimana pula dengan besok-besok dan sebagainya di kedai runcit dan sebagainya. Itu berlaku di pasar raya. Bagaimana pula di kedai-kedai runcit yang berhampiran dengan rumah-rumah, kampung dan sebagainya. Sedangkan kalau kita tahu pasar raya besar pun dah mengalami masalah sama, ini kan pula kedai-kedai runcit yang lain, dan ini juga mengapa kita katakan amat membebankan golongan B40, kerana kita tahu mereka ini bergantung juga kepada kedai-kedai runcit, kerana di pasar raya mungkin harga secara dasarnya lebih mahal, dan itu antara perkara yang kita perlu teliti. Beras import banyak, tetapi beras tempatan kurang. Itu persoalan yang mungkin kita perlu mendalami lebih lanjut, teman. Ya, itu membawa kita kembali kepada perbincangan berkenaan dengan SSR atau Indeks Sari Diri Self-Sufficiency Ratio bahan makanan kita, di mana tentu fokus kerajaan untuk semua jenis bahan makanan dari beras ke ayam, daging dan sayur dan sebagainya untuk cuba memastikan security makanan, iaitu kita menghasilkan makanan yang cukup untuk kegunaan dan juga permintaan tempatan, malah melebihi dan tidak bergantung pada import bahan makanan dari negara luar yang boleh mengakibatkan perkara-perkara seperti ini. Gangguan bekalan, kenaikan harga dan sebagainya. Okey Aiman, kita akan berhenti seketika. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ini. Fokus minggu depan kembali selepas ini. Kembali dalam Fokus minggu depan, saya Luqman Haris. Seperti biasa, kita akan terus menelusuri topik-topik yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu depan, dan sudah tentu topik politik akan terus menjadi isu nombor 1 yang akan mendapat perhatian dengan pilihan raya negeri akan semakin hampir. Tetapi seperti biasa, isu ekonomi juga akan turut mendominasi berita. Dan selain daripada kita berbincang berkenaan dengan kos sara hidup sejak beberapa tahun lepas dan juga baru-baru ini berkenaan dengan kenaikan atau penurunan ringgit dan berusaha Malaysia dan sebagainya, baru-baru ini timbul juga satu kebimbangan berkenaan dengan pergerakan harga beras yang dikatakan meningkat dan juga mungkin wujud unsur-unsur penyelewengan oleh peniaga seperti mana yang digariskan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup awal hari ini. Sebelum itu, anda juga boleh baca satu lagi berita berkenaan dengan topik ini di astroawani.com, di mana KPDN akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM di situ untuk pantau bekalan beras di seluruh negara. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata penguatkuasa KPKM iaitu kawal selia padi dan beras secara spesifiknya dan juga penguatkuasa KPDN melalui Op Jamin akan melakukan pemeriksaan di peringkat pengilang padi atau beras, pemborong dan peruncit sama ada di pasar raya besar atau kedai runcit di seluruh negara bagi memastikan keterjaminan bekalan beras putih tempatan dan juga beras putih import sentiasa mencukupi dengan harga yang terkawal. Ini adalah aspek bekalan, dan ada juga satu lagi aspek iaitu penyelewengan seperti yang digariskan
dalam kenyataan KPDN yang kita kongsi pada awal rancangan tadi yang mengatakan bahawa ada sesetengah peniaga yang mungkin mengambil kesempatan dan menggantikan label pada beras tempatan dengan label beras import, sekaligus membuatkan mereka boleh menaikkan harga kerana beras import lebih mahal daripada beras tempatan. Dan Wakil Asrawani Johor, Aiman Hakim Mawazmin, ada membuat tinjauan di sekitar Johor sebentar tadi dan bertanyakan kepada orang ramai pendapat mereka berkenaan dengan kenaikan harga beras baru-baru ini. Itu kita sudah fokus pada segmen pertama sebentar tadi. Tapi saya mau kembali kepada Aiman dan berkait dengan apa yang saya kongsikan sebentar tadi dan juga kenyataan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Aiman yang mengatakan bahawa ada peniaga yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral ini. Justru perdebatannya dan perbincangannya terarah kepada penguatkuasaan. Di mana banyak isu yang kita alami, khasnya isu-isu yang melibatkan harga barang dan juga pengguna, ia bergantung pada pelaksanaan, keberkesanan pelaksanaan dan juga penguatkuasaan itu yang mungkin kadang-kala kurang ideal yang menyebabkan masalah ini mungkin masih lagi berlarutan dan mereka tidak boleh pantau atau bendung secara kesemuanya. Jadi Aiman, di Johor secara keseluruhan, pemantauan Aiman sejak beberapa bulan yang lepas, adakah mungkin terdapat insiden-insiden di mana peniaga ini boleh melakukan perkara-perkara sedemikian dan tidak ditangkap ataupun tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa? Dalam kes ini mungkin mereka menggantikan label itu. Adakah ada kemungkinan, bak kata orang dalam bahasa Inggerisnya, things falling through the cracks, Aiman? Baik, Luqman, memang kalau kita tengok berdasarkan tinjauan saya tadi, saya juga ada temubual pengusaha pasaraya besar yang mana beliau mengatakan bahawa isu ini sebenarnya dah bermula sejak bulan lepas sebenarnya, Luqman. Dan kalau kita berkait pula pada soal penyelewengan, kalau betul lah penyelewengan itu berlaku, maka dah sebulan dah penyelewengan itu berlaku. Dan ini yang mungkin antara kerumitan untuk pihak-pihak atasan untuk kita kesan siapa yang melakukannya. Sebab kita tahu di kedai ataupun di premis perniagaan mungkin kegiatan-kegiatan itu bermula itu tidak berlaku, tapi kita percaya bahawa kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral itu mungkin berlaku di gudang-gudang, di tempat-tempat simpanan barang dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada serbuan-serbuan yang dilakukan oleh agensi penguatkuasaan ini, kebanyakannya saya dapati mereka lakukan di premis perniagaan, mereka lakukan di pasar raya dan mereka lakukan di kedai-kedai runcit dan sebagainya. Tetapi jarang untuk kita lihat bahawa mereka ini teliti pula di gudang-gudang dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita dapat untuk kita nasihatkan ataupun kita sarankan kepada mereka ini supaya gudang-gudang inilah boleh kita katakan sebagai lubuk bermulanya aktiviti-aktiviti tidak bermoral ini, sama ada mereka menukar label ataupun mereka ini mengisi pack-pack yang tertulis beras import ini dengan beras tempatan dan sebagainya. Dan di situ sebenarnya berlaku di gudang. Dan sepanjang tinjauan saya di premis-premis tadi, memang saya tak nampak dengan jelas lah kalau ada pun penyelewengan itu berlaku. Memang saya sampai-sampai memang dah nampak rak beras tempatan itu memang dah kosong. Tetapi kalau dibandingkan dengan beras import memang melambat tinggi. Jadi itu mungkin saya boleh katakan kalau ada penyelewengan itu berlaku, itu mungkin di gudang. Dan itulah yang perlu kita lihat. Macam saya katakan tadi, penguatkuasaan itu lebih perlu terarah kepada di peringkat akaun B, di bagaimana pengeluarannya, bagaimana ianya disimpan sebelum ianya dipasarkan. Dan itu antara proses penguasaan yang kita perlu lakukan, membabitkan bagaimana unsur pengeluaran itu di beras itu dikeluarkan, teliti dengan baik. Bagaimana ianya disimpan, teliti juga. Dan selepas itu apabila ingin dah dipasarkan, saya rasakan itu sebenarnya dah terlambat kalau kita nak ambil penguatkuasaan kalau beras itu dah dipasarkan kerana dah ada pembeli, dah ada pengguna. Dan kita perlu lihat daripada stor-stor, gudang dan sebagainya. Dan di situlah perlu bermulanya penguatkuasaan. Luqman. Bagaimana dengan kecilikan pengguna, Aiman? Kalau dikatakan ada perbuatan-perbuatan ini meluas, iaitu peniaga menukar label beras tempatan dengan beras import. Adakah pengguna atau pembeli mungkin ada kemungkinan mereka mungkin dapat mengesan perkara itu apabila mereka melihat produk itu dan mereka dapat kesan bahawa ia sudah pun ditukar, kerana saya pasti saya tidak akan dapat mengesan. Bagaimana dengan Aiman? Adakah Aiman dapat mengesan sekiranya nak beli beras itu labelnya sudah ditukar?
Baik Luman, kalau kita tahu beras ni sebenarnya makanan rugi harian penduduk dan memang setiap hari memang kita akan berdepan dengan beras lah. Kita akan makan beras, makan nasi dan sebagainya. Dan kita tahu untuk mengesan perbezaan antara beras import dan beras tempatan ini mungkin agak sukar. Tapi kita tahu bahawa beras tempatan ini mereka ada beberapa persentage hancurnya yang mana walaupun saya tak beberapa mahir soal kehancuran beras itu, tapi saya tahu beras tempatan ini mereka ada beberapa peratus mereka ini disetkan hancurnya berapa dan sebagainya. Tapi kebanyakan beras import ini memang beras yang kita tahu kualitinya premium. Tapi sebab itu kita boleh tahu bahawa kalau kita buka pack beras import itu mungkin berasnya dah hancur dan sebagainya, itu mungkin kita ditipu lah oleh pembekal ataupun pengusaha ataupun pengeluar. Tetapi untuk kita membandingkan apa bezanya beras import dan beras tempatan itu mungkin secara mata kasarnya memang susah. Tapi untuk kita tahu bagaimana untuk kita tentukan beras itu adalah beras tempatan ataupun beras import adalah kita melihat kepada percentage ataupun peratusan hancurnya beras itu, dan kita tahu itu saja yang membezakan antara beras premium, beras import ini dengan beras yang harganya lebih murah ataupun beras tempatan. Dan saya boleh katakan pada soalan depan ini, bagaimana kita nak tahu untuk kita bezakan beras import ataupun beras tempatan ini. Mungkin kita tahu beras import ni banyak beras yang wangi dan sebagainya, beras basmati dan sebagainya. Dan kita pun sebelum ini pernah juga menggunakan beras import. Jadi kalau kita dah terbiasa dengan beras import, kita tahu bagaimana aromanya, mungkin teksturnya bagaimana. Jadi apabila kita dah merasakan adanya sedikit kelainan dalam beras import yang kita beli itu, maka di situlah kita boleh tahu bahawa itu mungkin beras tempatan kita, kerana kita tahu beras di negara kita agak sedikit berbeza dengan beras yang di negara lain yang mungkin kualitinya premium, agak panjang dan sebagainya. Dan itu mungkin antara aspek-aspek yang kita patut teliti. Walaupun secara dasarnya kita dapat membezakan sangat antara import dengan tempatan ini. Baik. Mungkin Aiman lebih cekap dalam membezakan beras import dan juga beras tempatan berbanding dengan saya. Tetapi terima kasih Aiman Hakim Awazmin, Wakil Astra Awani Johor, dan sudah tentu kita akan terus meneliti isu-isu ini yang menjadi isu subset, isu-isu ekonomi yang lebih besar bergerak ke hadapan. Dalam Fokus minggu depan, seperti biasa kita akan bawakan kepada anda semua berita minggu depan ni di astraawani.com dan juga saluran 501. Kita akan ikuti rapat dan memberikan kupasan kepada anda apa maknanya kepada rakyat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.